Kau tengok Walang Onpas melompat bila aku buat video aku yang pasal solat hajat kat jambatan tu. Kalau korang ni bagus sangat, orang Kelantan negeri Kelantan ni, kalau korang bagus sangat, apa pasal kes-kes pelucahan banyak kat sana? Kes-kes porno banyak kat sana? Kes bunuh diri banyak kat sana? Jawab. Jawablah. Kalau korang negeri Islam sangat, mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah, mengamalkan Al-Quran, adin kan, sepatutnya lah kan. Tapi apa pasal kerja-kerja maksiat ni banyak betul datang dari sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, hari ni aku nak berkongsi dengan hampa. Hampa tahu pasal apa? Semayang hajat di atas jambatan. Menteri Besar Kelantan anjurkan, dan juga esko-esko Kelantan anjurkan semayang hajat dekat atas jambatan dekat Kelantan. Kononnya kata alasan orang duk bunuh diri lah, alasan itu, alasan pelbagai jenis alasan kan. Kononnya okey, kita nak kena semayang hajat kan. Pasal dia punya alasan, Menteri Besar Kelantan kata, kalau orang bunuh diri, orang tak bunuh diri dekat masjid, orang bunuh diri dekat atas jambatan. Sebab itulah kita anjurkan semayang hajat dekat atas jambatan ni, supaya orang tak bunuh diri. Cuba kita daripada segi pemikiran kita, kenapa orang bunuh diri? Kenapa seseorang manusia tu dia buat keputusan dia nak bunuh diri dia nak pergi lompat jambatan? Sebab apa? Cuba kita fikir daripada segi pemikiran yang logik. Sebab satu punca dia tertekan. Dia tak kira lah tertekan daripada segi bercinta, daripada segi kewangan, daripada segi masalah kehidupan dia, masalah hidup dia. Sebab apa? Sebab tertekan. Bukan disebabkan dia tak semayang ke apa ke, salah satulah kalau nak ikut kan. Kita, kehidupan kita, kalau kita yang duk tak semayang, langsung kita abaikan Allah, Allah pun akan abaikan kita. Sebab apa? Rakyat Kelantan makin tertekan, makin tertekan. Sampai nak kena pergi bunuh diri. Padahal jambatan dan sungai itu bukan tinggi mana pun. Bukan macam Pulau Pinang. Pulau Pinang siap ada jambatan yang panjang gila-gila. Bukannya sungai, dia laut tu. Sampai sekarang ada orang bunuh diri. Dan apabila viral isu semayang solat hajat di atas jambatan ni, mulalah para walaun posting ada sujud di atas jambatan Pulau Pinang, semayang di atas jambatan Pulau Pinang. Itu bukan semayang. Gambar tu itu hanya sujud syukur untuk jambatan yang nombor 2 setelah siap di zaman Najib. Jambatan Pulau Pinang ada 2. Apabila jambatan yang kedua sudah siap, mereka buat kemah, mereka buat canvas dan mereka buat sujud syukur dekat atas jambatan Pulau Pinang yang kedua. Untuk apa? Mereka posting gambar tu untuk mereka nak alih isu, mereka nak alih pandangan rakyat. Pulau Pinang pun buat lah. Mereka nak alih macam tu. Padahal tujuan utama dia, mereka nak buat semayang hajat atas sebab tak mau orang bunuh diri. Jadi kita faham balik. Kita fikir balik sebab apa tertekan. Pemerintah negeri sehinggakan rakyat tertekan tu siapa dia? Kenapa sampai rakyat tertekan? Faham tak? Kelantan. Pemerintahan Kelantan yang dah puluhan tahun tak dapat menyediakan peluang pekerjaan, gaji pun rendah, kalau bekerja pun gaji pun sikit, tapi rakyat sampai segabut pening buat keputusan bunuh diri. Sedangkan Kelantan rakyat baru ada berapa juta je, tapi kenapa rakyat boleh buat keputusan bunuh diri? Dan aku baca komen-komen dekat YouTube, dekat TikTok, rakyat Kelantan tertekan sebab kegagalan daripada segi satu, peluang pekerjaan. Kedua, penceraian. Ketiga, maksiat. Yang keempat, perjudian online, perjudi. Judi bukan setakat online saja. Judi macam face to face pun ada. Satu lagi daripada segi hutang, daripada segi dadah, daripada segi bercinta, hak yang bermaksiat apa semua, sehingga dah kena rogol lah, apa semua dah serabut, bunuh diri pun ada juga macam tu. Kenapa sekampung-kampung Kelantan yang tak maju, Kelantan yang penduduk hanya ada 2 juta lebih, ada rakyat boleh buat keputusan untuk membunuh diri? Kenapa tak seperti Selangor? Kenapa tak seperti negeri-negeri lain yang rakyat ada sangat-sangat ramai, rakyat ada berjuta-juta? Jadi aku nak share dengan hampa ni kan, ada 7 tempat yang dilarang solat. Ni aku letak gambar sini, ketahui 7 tempat larangan solat. Kan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa baginda Rasulullah SAW melarang seseorang mengejarkan solat di 7 tempat, iaitu
Dia tak nampak ah. Tempat pembuangan sampah, tempat penjagaan dan penyembelihan binatang, kawasan perkuburan di tengah jalan. Dengar di tengah jalan. Di tempat atau bilik mandi, di tempat pertambatan unta dan di atas Kaabah. Kita kena ingat itu, dan kita kena ingat. Aku tak setuju sangatlah. Kita memanglah bukannya setakat doa rezeki tu turun, kan? Rezeki tiba-tiba turun bom sebabkan kita doa. Tak juga. Usaha tu penting. Usaha tu, jalan penyelesaian dia tu bukannya setakat kita doa terus kita dapat. No. Kita kena buat sesuatu juga. Bukannya daripada segi individu mai kepada keluarga mai kepada sepupu sepapat ni akan ada seorang tu yang macam orang kata pemimpin di dalam keluarga tu, dan naik kepada sepupu sampai saudara satu kampung akan ada satu ketua yang kita panggil ketua kampung. Di ramai-ramai kampung akan ada ketua daerah ataupun orang panggil datuk bandar ke apa itu. Lepas tu dia naik menjadi satu parlimen, akan ada ahli parlimen ataupun akan ada adun, akan jadi satu kerajaan. Jadi apabila pimpinan ni gagal habis lah. Berterabak habis kan, abang habis hampa. Jadi geng, aku nak berkongsi sikit dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar apa yang sahabat seorang ni respon. Sebab dia ada buat posting lepas tu. Walaupun maki dah. Walaupun maki hantar macam-macam. Tapi dia pun respon video ni. Video ni aku pun seronok dengar. Aku pun syok lah respon dia ni kepada para lebay-lebay dan walaun. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat aku ni. Kau tengok walaun pas melompat bila aku buat video aku yang pasal solat hajat kat jabatan tu. Melompat. Bodoh ada memang bodoh. Walaun pas ni memang bodoh. Emosi konon. Kita sound sebab itu adalah perbuatan yang bodoh. Solat hajat kat jabatan, tutup jalan, orang tak lalu payah. Kan? Macam tak boleh buat kat masjid. Itu je soalan dia. Tapi kalau cakap salahnya solat jabatan, tu bodohnya. Itulah bodoh buat pas ni. Kan? Aduh, aku nak tanya lah, kan? Kalau korang ni bagus sangat, orang Kelantan negeri Kelantan ni, kalau korang bagus sangat, apa pasal kes-kes pelucahan banyak kat sana? Kes-kes porno banyak kat sana? Kes bunuh diri banyak kat sana? Why? Jawablah. Kalau korang negeri Islam sangat, mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah, mengamalkan Al-Quran, adin, kan? Sepatutnya lah, kan? Tapi apa pasal kerja-kerja maksiat ni banyak betul datang dari sana? Aku tak katalah 100% sana kan, tapi rekod ada, statistik ada. Tak boleh nak nafi kan? Jawab. Adakah dengan solat hajat kat jabatan tu boleh merubah keadaan sebenar di Kelantan, di mana rakyat-rakyat ni merana, tak ada kerja? Jadi bila tak ada arah tujuan, orang kata apa, matlamat hidup dah terputus, putus harapan, dia bunuh diri, lompat. Itu ajaran agama kan? Aku tanya kau, ajaran agama Islam ke bunuh diri ni? Kan? Tu je. Instead of korang buat solat hajat, kan? Memanglah solat hajat, macam aku cakap semalam lah, solat juga. Usaha ada tak? Ada tak untuk membendung perkara ni daripada berlaku? Apa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan negeri? Apa program-program yang telah disusun, dianjurkan oleh untuk anak-anak muda? Ada ke? Jadi janganlah bising bila orang lain bising. Bila kau bising, mesti kau terasa. Bila kau terasa, itu betul lah kena ke batang hidung kau tu je. Kau susah sangat nak faham. Jadi itulah sebab tu orang memerlukan kerajaan, pimpinan yang kompeten yang boleh menjemput rezeki untuk rakyat. Bukannya dengan semata-mata agihkan kuasa, agihkan jawatan, agihkan duit, agihkan segala untuk kerabat-kerabat mereka. Lepas tu terus tak apalah. Sebab kita tahu PRU akan main, memang mereka undi kita. Sebab tu, mereka tak usaha untuk nak menyelesaikan masalah rakyat yang sebetul-betulnya. Mereka tak usaha untuk beri manfaat apa jawatan yang mereka dapat ni untuk bantu rakyat, selesaikan masalah rakyat. Tak ada pun. Sebab apa? Sebab tambah-tambah pula baru ni pilihan raya, mereka menang dengan majoriti yang tinggi. Dan mereka tahu, alah habis-habis pun pilihan, kalau aku buat kerja banyak pun sama juga. Nanti banyak ni juga. Jadi, tak apalah, kalau aku kurangkan sikit pun nanti mungkin undi aku pun kurang lah 10,000. Kan? Sebab baru ni kan mereka menangkan majoriti kan berpuluh-puluh ribu. Jadi mereka rasa
Tak apa, nanti pilihan raya pun aku boleh menang. Punca utama dia bukan nak kata pemerintahan yang gagal. Pemerintahan yang gagal menyelesaikan masalah-masalah rakyat, keperluan rakyat, bukannya daripada keperluan harian saja, daripada segi air, elektrik, makanan apa semua. Ni, pengurusan pun gagal dengan sampah bertebaran dekat mana-mana saja. Lepas tu, dengan cara ambil balik tanah, dengan cara tak bagi apa langsung ataupun bagi dengan ciput nak pergi bayar deposit rumah pun tak boleh. Sehingga tahu tu kan, bila macam mereka tak bagi kerjasama hak yang baik, rakyat pun takkan bagi kerjasama yang baik. Tiba-tiba mai runtuhkan rumah orang. Jadi ya, kita ingat satu lah, bila kerajaan yang zalim, kemaruk kuasa, gila kuasa, lepas tu dia nak tutup semua kegilaan-kegilaan puak-puak PAS ni dengan apa? Gunakan agama. Gunakan agama. Tunjuk mereka lah yang terpaling agama. Padahal orang lain lebih baik, lebih berhati mulia, jaga mulut, jaga akhlak, jaga adab. Kan? Alasan yang dibagi oleh menteri, macam menteri besar Kelantan tu pun, nama Pak Din pun tak masuk akal pada aku. Memanglah orang bunuh diri disebabkan orang bunuh diri dekat atas jabatan. Jadi sebab tu dia anjurkan sembahyang di atas jabatan. Ni, walaupun handuk di atas jabatan tu, hampa sembahyang, hampa tunggang langgang, sembahyang hajat beratus kali pun, tapi kalau rakyat hampa tertekan, tak ada guna juga. Kalau rakyat hampa pun tetap susah, peluang pekerjaan tak ada, dia pun nak raih pendapatan, semuanya dia pun nak kena keluar daripada Kelantan, barulah dia dapat rasa nikmat kehidupan, nikmat rezeki. Tak payahlah hang berdoa lah tahu mana pun, kalau tak ada usaha untuk nak bagi manfaat kepada rakyat, tak payah sembang lah. Sebab sekarang ni pemerintah tu penting, sebab tu di dalam Islam dan juga di dalam demokrasi akan ada pemerintah, akan ada pemimpin. Pemimpin itulah yang wajib menarik rezeki daripada luar masuk ke dalam negeri dia, masuk ke dalam negara dia, supaya rakyat-rakyat yang ada di dalam negara dia ataupun negeri dapat mencari rezeki di sebalik rezeki yang dibawa oleh pemerintah. Barulah rakyat hidup dengan tenang, bangun pagi boleh pergi kerja, balik kerja boleh bersama keluarga, lepas tu esok boleh pergi kerja balik. Kehidupan dia boleh mencantik macam tu. Ini apa pun tak ada. Semua mengharapkan rakyat yang menghidupkan negeri dia. Faham tak? Rakyat yang tarik kilang-kilang daripada tempat lain, mai buka dekat tempat dia. Cuba hampa fikirlah di dalam Malaysia ni kan, berapa banyak, berapa luasnya Cina yang majukan tempat tu. Di Kulim pun dah berapa tempat dah Cina yang hidupkan. Dekat Baling tak payah tanya, yang duk buka gudang-gudang, kedai-kedai dekat tepi-tepi jalan hak bertingkat, hak nampak macam besar tepi jalan. Cuba hang cek siapa dia yang buka. Last kali duklah Tanglong Cina tu juga. Dia pagi-pagi dia duduk semayang. Cina yang duk ni. Jadi bukan nak katalah pemerintahan daripada zaman Barisan Nasional, daripada zaman dulu, untuk nak British punya style, Melayu pergi letak ke kawasan pendalaman, Cina-Cina kita letak dekat bandar. Dan cara budaya tu yang dibawa oleh PAS hari ni. Cuba tengok, mereka tak bawa pun kemajuan. Semua apa-apa sikit salah pusat. Apa-apa sikit pusat, kerajaan pusat. Itu je yang mereka boleh persoalkan dan mereka boleh mainkan. Padahal mereka yang gagal, mereka tak sedar. Mereka ada peruntukan ratusan juta. Bayangkan tahun lepas, 2023. Satu-satunya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bagi peruntukan 1 bilion lebih, peruntukan yang terbesar untuk negeri Kelantan. Kerajaan negeri Kelantan yang akan selesaikan dengan macam menggunakan duit 1 bilion tu. Tapi tak dapat manfaat juga. Faham tak? Jadi masalah-masalah yang berlaku di dalam Kelantan pun kerajaan persekutuan pun yang kena selesaikan. Waktu mereka jadi kerajaan, mereka tak reti. Last sekali salahkan rakyat buat apa, pergi bunuh diri lah, apalah, apa semua. Salahkan rakyat, dan pergi buat sembahyang hajat. Macam tu lah cara mereka. Tunjuk mereka lah yang terpaling. Padahal kalau setakat hampa dia tak selesaikan keperluan masalah rakyat, hang semayang lah macam mana pun untuk rakyat pun takkan selesai ke.
Yang penting kita kena ada usaha. Usaha, sebab tu orang kata cari pelabur. Sebab tu Perdana Menteri kita usaha mencari pelabur. Faham tak? Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Janganlah duk wayang, duk tunggang agama sampai rosak habis agama kita, sampai malu agama kita. Bangsa-bangsa lain duk gelak je dekat agama kita. Dia kata, macam ni ya Islam, macam ni ya, macam ni ya. Malulah sikit. Janganlah rosakkan wajah agama kita. Janganlah rosak image agama kita. Malu geng. Kan? Cubalah kalau hampa pergi jumpa Cina, hampa pergi jumpa Cina India, hampa pergi cerita pasal Islam sikit. Ataupun cuba hang tanya, you bila mau masuk Islam? Ataupun hang tanya macam ni ya, Cina tu dia ada anak. Cuba hang pergi tanya Cina tu, bos, kalau you punya anak masuk Islam okey tak? Dia cukup tak mau. Anak dia masuk Islam, dia cukup takut gila nya. Sebab apa? Sebab Islam yang dia tengok hari ni yang dibawa oleh PAS, dia pun takut gila-gila nya. Dia pun cukup takut punya kalau kita duk cerita pasal Islam. Kita, macam aku, kalau aku duk sembang dengan kawan aku Cina ni, aku hanya boleh kata macam perbandingan lah kan. Kadang-kadang aku yang tanya, bos, kalau Cina kita buat ini apa macam macam ni lah, macam lelaki dengan perempuan boleh ni dulu ke apa semua kan. Lepas tu dia kata, oi tak boleh, sama juga kan. Tapi ada contoh macam mazhab lah, mazhab Cina ataupun kepercayaan Cina. Tapi kita pun cerita Islam balik lah. Kalau you buat ini macam sama ini perempuan sama lelaki, you akan boleh kena ini. Lepas tu apa yang nanti Allah akan kasih itu, kasih ini, you hidup susah lah, Allah uji. Dia cukup takutnya. Tapi kita cakap tanggungjawab kita. Sebab itu dosa besar. Kita pun menyampaikan supaya dia faham. Tapi dia tak dan faham lagi handuk harbikan dia. Mampu ya. Jadi, jumpa untuk video yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.